أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan dengan bacaan Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد ختم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Pertama-tama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, malam ni Allah masih panjangkan umur kita. Dan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan Allah masih kurniakan kita nikmat iman dan juga Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan juga nikmat Islam terus kekal selama-lamanya sampailah kita bertemu Allah Azza wa Jalla suatu hari nanti yang pastinya. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Marbawi Membawa Kudung, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama, ustazah sekalian. Dan tak lupa juga kepada saudara Nal daripada Kalam Ilmu Studio, rakan media kita pada malam ni. Baik tuan-tuan, sebelum kita nak pergi lebih lanjut, seperti biasalah, jangan lupa niat i'tikaf. Niat siap-siap. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam rumah Allah malam ni diambil timbangan amal kebaikan. Mudah-mudahan layak dapat rahmat Allah. Dan dengan rahmat Allah kita layak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan teruskan kitab ta'zim Al-Quran kita. Yang mana hari itu kita berhenti pada muka surat yang ke-108. Kitab pun dah nak habis dah. Lebih kurang 3 muka surat lagi habis. Yang mana kita berhenti pada bab meninggalkan perasaan sombong dengan Al-Quran. Meninggalkan perasaan sombong dengan Al-Quran. Sombong ni merupakan penyakit hati yang boleh terkena kepada setiap orang. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ada lebih kurang 7 penyebab yang boleh menyebabkan manusia sombong dan takabur. Ada 7. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Makin meninggi, makin tinggi ilmu dia, sepatutnya ilmu itu merendahkan diri dia. Baru dia tahu, rupanya aku ni mengaji lagi banyak, rupanya makin jahil aku ni. Makin banyak benda aku tak tahu rupanya, baru dia sedar.
Jadi bila dia dah ada ilmu, sepatutnya dia tawaduk, rendah diri. Tapi hati-hati, dengan ilmu juga boleh menyebabkan manusia takabur dan sombong. Sebab apa? Dia merasa diri dia yang paling pandai. Dia merasa diri dia yang paling berpendidikan. Jadi bila dia tengok orang lain, dia rasa macam orang lain ni bodoh belaka. Dia yang pandai semua. Sebab tu tak heran tuan-tuan, mutaakhir ini akan keluar golongan-golongan yang memandang hina amalan ibadah orang lain. Yang Nabi memanggil mereka, golongan puak ni dipanggil sebagai khawarij. Yang mana bila mereka tengok salat orang lain, mereka rasa hina salat orang lain tu. Tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Bila mereka tengok puasa orang lain, mereka rasa puasa orang lain tu hina. Wa a'malakum ma'a a'malihim. Bila tengok amalan orang lain nak banding beza, dia rasa amalan orang lain ni semua tak dia terima, dia saja yang terima. Semua salah belaka. Sebab tu berbalah lah ni banyak benda kan. Tuan-tuan tengoklah dalam seminggu dua ni kita duk berbalah saja. Bukan kita. Yang peliknya para asatizah duk berbalah. Geng-geng ustaz-ustaz duk balah pula. Tak comel. Yang peliknya kita duk berbalah benda khilafiyah. Benda khilaf. Yang sebenarnya telah disepakati oleh ulama terdahulu dah lama dah. Tapi mutaakhir ni dibangkitkan kembali. Seperti mana yang baru-baru ni adalah kepak pokok bunga cucuk dekat kubur. Kan pacakkan pokok bunga kat kubur, benda khilaf. Kan? Lepas tu duk berbalah pasal doa kunut yang baru-baru ni dalam grup masjid. Doa kunut. Apa balah dia? Tok Imam baca sekerat kuat, sekerat slow. Boleh tak tuan-tuan nak baca sekerat kuat, sekerat slow? Kalau tuan-tuan nak ikut je. Tuan-tuan, boleh, dua-dua pun boleh. Nak baca kuat semua pun boleh. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi tu. Nak baca kuat semua boleh. Nak baca tang situ pelan pun boleh. Dua-dua boleh. Afdal dia kuat semua. Afdal dia kuat semua. Akan tetapi kenapa sebahagian ulama membenarkan, membolehkan slow? Sebab apa? Tang fa innaka taqdi wala yuqda alik tu. Tang situ tu semua disunatkan baca. Kalau sembahyang jemaah, semua kena baca, bukan sekadar imam. Clear lah? Tang awal tu imam baca Allahumma hdina fi man hadai. Kita kata apa? Amin. Tu ya. Sampai tang fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kita kata apa? Amin juga. Sepatutnya tak boleh amin tak situ. Sepatutnya jemaah baca sekali dengan tok imam. Sebab tu tok imam dia perlahankan sikit. Yang pertama sebab itu merupakan pujian, kata-kata pujian hak atas tadi doa. Allahumma hdini tu doa, tang fa innaka taqdi tu adalah pujian kepada Allah. Jadi waktu pujian semua kena baca, imam dan juga makmum. Sebab tu imam dia pelan sikit, sebab apa dia pelan nak suruh kata baca sama-sama. Baca sama-sama. Sebab apa? Bila tok imam baca pederah, sehari makmum apa? Dia amin. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Amin. Innahu la yadhillu man walait. Amin. Wa la ya'izzu man. Padahal bukan doa pun tak tahu. Tang situ adalah pujian. Jadi jemaah sepatutnya, makmum sepatutnya baca sekali. Jadi ada sebagian ulama kata pelan kan, mengisyaratkan suruh hak belakang baca sama-sama. Benda tu tak payah balah dah lama dah bahas. Kan naik balik benda lagu tu. Kan lepas tu kemudian duk gaduh lagi berkenaan dengan Allahumma salli sayyidina Muhammad.
Hukum amin ketika mana khutbah. Kan, depa pun naik balik video hak lama-lama, angkat tangan dan juga amin khutbah kedua waktu Tok Khatib baca khutbah. Dia kan dia baca doa, Allahumma filil muslimina wal muslimat. Boleh dah amin tuan-tuan? Hukum dia sunat. Amin, tapi syarat dia mesti perlahan. Amin. Angkat tangan, nak angkat pun boleh, tak angkat pun boleh. Yang dilarang itu, hadis yang Nabi larang, qabbahallah tu, yang diburukkan Allah akan tangan tu adalah rujuk kepada khatib. Khatib waktu dia baca Allahumma filil muslimina wal muslimat, dia tak boleh angkat tangan. Hak itu untuk jemaah yang dengar sunat. Tapi syarat dia kena perlahan. Yang tu tak payah balah dah. Dah betul dah lama dah buat kan. Yang tu nak buat. Tak mau buat sudah. Yang kita ni bukannya apa, orang tak buat kita kadang. Kita pun sama juga. Kan benda sunat kita suka buat jadi dia wajib. Kita ni contoh kenduri arwah. Kan duk buat. Pasal apa tak buat kenduri arwah ni? Kesian mayat tu. Lah. Pepi kan dia tak mau buat benda bukannya wajib pun. Tahlil, contoh tahlil. Tak payah buat tahlil. Kan? Tahu pasal apa tahu buat tahlil? Kesian kapang meninggal tu apa? Tahlil tak wajib pun, kan? Tak mau buat tak apa. Nak buat fal ya tafadhal, dipersilakan. Tak mau buat tak hidup kata apa-apa kat dia. Yang tu baru sempoi. Baru kita raikan semua pandangan. Bukannya kata kita tak mau buat, kita kata orang lain salah. Itu yang salah dia. Hang tak boleh buat, hang kena buat benda ni juga. Kalau tidak, yang tu. Tak mau betul-betul. Kan sunat tetap sunat, wajib itu wajib. Clear tuan-tuan, tak payah balah. Tapi sebahagian orang bila dia baru mengaji, dia jumpa, dia rasa dia paling alim, orang jahil belakang. Tu Imam Ghazali kata apa? Antara faktor menyebabkan manusia sombong, ilmu. Hak kedua tuan-tuan, amal ibadah. Dia rasa dia semayang banyak, dia rasa dia baca Quran banyak, dia rasa dia pergi Mekah kerap. Dia balik-balik mai, dia rasa macam kemah. Tambah-tambahan pula orang bagi perhatian dekat dia. Orang tengok dia, ui dia ni rajin pergi umrah ni. Dia ni rajin baca Quran ni. Dia ni rajin buat solat sunat ni. Dia mai timbul perasaan takabur. Rasa kemah diri dia. Yang ketiga kata Imam Ghazali, keturunan. Yang menyebabkan manusia dia sombong, keturunan. Kan dia anggap keturunan dia tu darjat lebih tinggi pada orang lain. Orang lain hina belakang. Jadi sopa benda di India masih ada benda tu kan, kasta. Kan kasta. Kan masih ada. Hati-hatilah benda tu. Kan Piramli pun ajak kita apa, cerita apa, Kasim selamat ke apa. Kan nak cari menantu apa, muzik apa, magistrate apa tu. Dah ajak tak usah duk bangga dengan keturunan. Kan bukannya keturunan itu menjamin kita masuk syurga maupun neraka. Nabi kata apa? Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Kitab tuan-tuan duk pegang tu ada, muka surat 8 dan 9. Kan, itu. Dan yang keempat, paras serupa boleh menyebabkan manusia sombong. Berasa dia handsome, berasa dia cantik, berasa dia putih gebu, hak dia anggap serupa orang gelap tu masuk neraka pula. Kan? Jadi sebenarnya pemahaman dan pemikiran kita ni sedang dijajah dan telah dijajah. Menganggap orang kulit gelap hina, jijik. Walhal Bilal bin Rabah, sepatu dia dah dengar di dalam syurga Allah. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, waktu mana dia meninggal, 70,000 malaikat memandikan jenazah dia, yang dikatakan lebih gelap daripada Bilal bin Rabah. Kalau tengok kulit gelap masuk neraka ataupun syurga, tuan-tuan nanya hak kulit gelap tu. Kulit macam saya ni nanya, ni ahli neraka confirm. Sebab apa? Hitam. Nasib baik putih masuk syurga aku. Mana boleh kira lagu tu, nanya orang. Kan tuan-tuan tu. Dan yang kelima yang menyebabkan manusia jadi sombong, harta dan kekayaan. Dia pandang hina orang miskin. Dia pandang hina peminta sedekah. Dan yang keenam, ada kuasa, pangkat dan jawatan. Ni pun sama. Kan waktu ada kuasa bolehlah condemn macam-macam.
Kan? Hampa tak mampu beli ni, tak suruh makan benda ni. Kan? Satu kenyataan yang agak tak apa cerdik tuan-tuan, ada seorang yang boleh kita dengar. Oh, telur naik harga, jangan makan telur. Lah, awak jawab aku tu, apa kerja hang sebagai hak duduk di atas? Kan, kalau lagu tu tambang bas sekolah sedang meningkat naik, jangan pergi sekolah. Kalau lagu tu lah nak kira nak ikut konsep hak maklum tu cakap tu, telur naik harga, kurang-kuranglah lah makan telur. Lagu tu tambang bas naik, kurang-kurangkanlah pergi ke sekolah. Kan, minyak apa? Minyak petrol naik. So tak payah pergi kerja, duduk rumah, jimat, work from home. Kan, senang lagu tu. Mana boleh jawab lagu tu? Kan, contoh lagi ada kenyataan, kan, di kalangan orang di atas kata apa? Kenaikan harga keperluan sekarang ni adalah masalah kecil saja. Tak apalah gaji hang 14,000, 10,000. Sungguhnya kat tuan. Bila duduk di atas ni dia pun tak pernah nampak kat bawah. Kan? Sebab tu tak heran tuan-tuan, tak heran. Antara golongan yang akan masuk neraka paling awal, amirun musallitun, pemimpin yang zalim. Kan, pemimpin yang zalim. Yang tu. Baik, dan yang terakhir kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang boleh menyebabkan manusia jadi sombong, iaitu bila dia banyak pengikut, banyak teman, banyak kenalan, terutamanya dia ada kenalan daripada kedudukan yang tinggi, tak pun dia ada fan yang ramai, dia ada pengikut yang ramai, dia rasa dia kemah. Kan, hati-hati benda tu. Tuan-tuan, sebab tu dalam hadis yang penghabis, 3 golongan tu, yang muka surat 108 tu, 3 golongan yang terawal dihisab dan juga masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah golongan yang mati syahid, tapi mati syahid tetap masuk ke dalam neraka Allah. Sebab apa? Dia pergi perang tu bukan nak dapat redha Allah. Dia pergi perang tu sebab nak dapat pujian manusia. Dia nak kata dia ni hero ni. Dia ni lah pahlawan seperti Mak Kilau. Ni duk gila Mak Kilau pula kan. Kan yang tu. Habis semua duk Mak Kilau. Sekali nak murid-murid pun Mak Kilau. Kan, tanya kita, Ustaz tengok Mak Kilau. Allah, tak tengok kita dah. Kan, Ustaz tengok dah Mak Kilau. Syu'ur, kami tengok 2 kali lah. Kan, dia pun tak tahu, sekali tengok RM23, 2 kali tengok RM46. Kan, yang tu. Boleh beli minyak setong. Kan, tak puan nak tengok. Kan, yang tu. Sebab apa? Golongan pertama tu dia pergi perang, dia mati syahid, tapi bukan kerana Allah. Dia pergi perang untuk mendapat pujian manusia. Dia nak mati tu tak apa orang puji dia. Kan, contoh orang membawa kudung pergi Palestin, dia habaq ke kampung, dia habaq ke imam apa semua. Ni saya pergi Palestin, tolong habaq kat Pasir, nanti Pasir tolong umum dekat masjid semua. Saya nak pergi Palestin. Kan, nak pergi lawan dengan Israel apa? Juah sangat dia betul. Pergi dia mati. Rupanya dia pergi niat kata apa? Mudah-mudahan orang membawa kudung buh satu lorong sekian, nak buh nama dia. Dia nak hak lagu tu. Jangan. Golongan lagu tu masuk dalam neraka Allah. Dan golongan yang kedua yang kita berhenti itu adalah golongan yang mana ada ilmu dan dia ajak orang, tapi rupanya bukan kerana Allah. Dia ajak tu untuk dapat pujian. Dia nak bagi orang kata dia ni orang alim ni. Dia inilah pakar rujuk ilmu fiqh. Dia inilah pakar rujuk Quran. Dia inilah pakar rujuk ilmu tauhid. Dia nak orang panggil lagu tu kat dia. Maka timbul perasaan takabur lagu tu, maka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wal a'yadzubillah. Dan golongan yang ketiga masuk neraka yang paling awal adalah golongan dermawan. Bagus dah derma kat masjid, derma dekat sekolah tahfiz apa semua, derma kat orang, tapi dia derma tu untuk dapat pujian manusia. Dan akhirnya haba'an mansura, debu yang berterbangan, sia-sia aja. Malahan disebabkan itu dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wal a'yadzubillah. Tuan-tuan tu berkenaan dengan penyakit hati, lebih pada penyakit hati yang mana kita kebanyakan suka cari redha manusia. Kita ni zaman ni terlalu gila nak cari perhatian manusia. Sebab tu tak heran ada mamat seorang tu dia buat konten tarik tudung perempuan tu. Kan sekarang tengah duk hingat pasal ada seorang lelaki dia buat prank. Habaq saya siap hukum prank ni haram, dosa besar.
Tak kira dah, tu depan tu ada kamera, hukum dia haram. Dosa. Kan? Dia tarik tudung contoh. Kan? Untuk apa? Dia nak abang contoh-contoh yang sensitif. Tak ada abang. Nabi dah cerita pasal mana? Bani Qainuqa yang tarik tudung ketika mana zaman Nabi dulu. Yang mana Nabi ajak perang terus golongan tu sebab menghina agama Allah. Tengok-tengok orang Islam kita buat sendiri konten lagu tu. Konten bodoh lagu tu. Kan tuan-tuan, lagu tu. Hak jenis lagu tu mau jumpa depan penampak bang. Kan? Banyak konten hang boleh buat lagi, hang tak jadi buat. Tu orang kita ni gila nak buat konten sebab dia nak dapat perhatian. Sama bukan sekadar orang awam tuan-tuan, malahan di kalangan para artis sekalipun. Depa buat satu konten hak bodoh, hak jelek, hak hina semata-mata nak dapat perhatian balik. Depa dah tahu depa punya nama dah kuih modum, nama orang tak ingat dah. Depa buat satu konten pelik-pelik. Kan mandi buih dengan suami. Tampak punggung. Tak payah cerita ke orang mandi buih dengan suami. Kita pasal tak pernah mandi dengan bini kita. Semua pernah mandi. Cuma kita tak buat video je. Setuju kita? Pernah mandi tak? Terus saya tanyalah benda tu. Kan semua orang tahu siapa tak pernah mandi dengan bini sendiri. Cuma kita tak buat video, upload kat status je. Kan di media sosial, di Instagram ke apa semua. Itu ditunjuk kat orang. Untuk apa? Sebab nama dia dah kuih modum. Dia buat satu konten, buat satu benda, dia nak bagi beli naik nama dia. Dan tuan-tuan nak bangsa, salah siapa? Bukan salah si artis tu. Salah dia orang kita. Salah dia orang kita. Tuan-tuan tengok hak mana dia buat kontroversi, bila dia keluar ke masyarakat, orang awam ni gila nak ambil gambar dengan mereka. Semua juga. Kan yang buat konten tampak punggung tu. Tuan-tuan tengok dia pergi ke mall, orang berumun nak ambil gambar dengan dia. Kegila. Dah sungguh tuan-tuan. Dan saya pernah bersembang dengan seorang yang biasa bekerja dalam media prima. Jemaah saya di belah pulau Masjid Taqwa. Dia kata memang macam tu ustaz, dia kata. Artis lah ni bila nama dia dah down, dia akan create satu kontroversi supaya nama dia naik balik. Dan dia tahu orang Malaysia ni tak apa cerdik. Sebab apa? Orang Malaysia ni walaupun artis tu buat kontroversi, sekali dia keluar ke public, orang akan ambil gambar, orang akan pergi tegur lagu tu. Sebab orang cam muka dia, orang kenal nama dia. Dia kata berbeza ketika mana saya duduk di Korea Selatan tu, dia kata. Waktu kami duduk di Korea, waktu dia duduk kerja di Korea, artis yang mana mencipta satu kontroversi, yang mana kontroversi itu memang bertentangan dengan adab masyarakat setempat, artis tu akan dihina, dikutuk, dicaci sampai artis tu rasa nak bunuh diri. Mereka buat sampai lagu tu. Berbeza dengan orang Malaysia, angkat lambung tainang bagi tinggi. Pelik. Sebab apa? Orang kita juga. Kan tuan-tuan? Wala'iyahzubillah. Kan tuan-tuan? Yang tu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kita dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok bab yang ke-30. Meninggalkan mengharapkan kekayaan dengan Al-Quran. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Imran bin Husain dengan katanya hadis hasan. Man qara al-Quran falyas'alullah bihi fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una al-Quran yas'aluna bihin nas. Barang siapa yang baca Quran, mintalah kepada Allah. Mintalah balasan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata apa? Sesungguhnya sayaji'u, sa tu mewakili in the future. Bahasa Inggeris dia in the future, masa depan. Akan datang nanti. Akan tiba nanti. Satu kaum, satu kelompok manusia yang mana yaqra'unal Quran, depa baca Quran, yas'aluna bihin nas. Depa minta-minta kepada manusia. Baik yang ni. Boleh tak minta tuan-tuan? Boleh tak minta? Contoh. Bukan sekadar baca Quran, mengajak kuliah ke, ceramah ke dan sebagainya.
boleh berpada-pada. Boleh berpada-pada. Tapi kalau niat hang memang semata-mata untuk dapat bayaran, hang akan dapat. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Hud ayat 15 dan juga 16. Apa Allah Taala sebut? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa-siapa yang mana keadaan usahanya, dia usaha semata-mata nak kehidupan dunia dan perhiasan dalam dunia ni, yang mana tidak disaksikan sama ada oleh Allah tentang sah dan batal, dia tak kira, maka Allah bagi. Allah, kami akan sempurnakan hasil usaha mereka. Mereka buat tak apa, bagi. Dan Allah Taala sebut apa? Wa hum fiha la yubkhasun. Sikit pun kami takkan kurang. Yang mana nak dunia, usaha untuk dunia, Allah bagi. Jangan risau. Walaupun dia tak kira halal ke haram ke benda tu. Kan contoh pecah amanah ke apa dan sebagainya. Dia tahu contoh pecah amanah, tuan-tuan. Orang pecah amanah ni, Allah sebut dalam Quran, wa antum ta'lamun. Hampa ni pecah, wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun. Kamu ni pecah amanah sedangkan kamu tahu pecah amanah tu satu kesalahan. Betul? Orang duk pecah amanah tu, tuan-tuan. Dia tahu tak benda tu salah? Tahu. Seluduk minyak paket ke Thailand. Kan tiba-tiba minyak paket hak Malaysia penuh di Thailand. Di pasar raya kita tak ada langsung. Di kedai kunci kita tak ada. Di sana berlambak-lambak. Siapa pelari? Macam mana lepas sana? Adakah tangan-tangan tu? Kan? Tuan-tuan, dalam bab benda lagu ni, tuan-tuan, sebab tu antara punca kerosakan sesebuah negara bermula dengan rasuah dan juga pecah amanah. Pecah amanah. Sebab tu Nabi kata di akhir zaman akan keluar mana amalan, yang mana perbuatan yang bila berlaku tunggu akan datang bala Allah. Salah satu di Nabi kata wal amanatu magnaman. Apabila amanah dijadikan sumber keuntungan. Dia nak jawatan tu untuk dapat apa? Untung diri dia. Aku boleh hidup selesa, aku boleh hidup mewah, tak apa. Sebab tu Nabi kata apa? Wa iyyakum wal khiyanah. Jauhilah kamu akan perbuatan khianat. Sebab apa? Ianya akan menjadi bitanah, seburuk-buruk teman. Orang yang pecah amanah ni, bila dia pecah sekali, tuan-tuan, dia jadi apa? Jadi ketagih. Dia nak buat lagi. Sebab tu tengok pecah amanah, kes tu dah sampai 3-40 kes. Pecah amanah tu apa nama? Allahumma salli alaihi wasallam. Buat ICU. Dulu ingat apa warga negara Cina, dia mai duduk Penang, dia beli IC MyCard ke 100,000 ke, tak salah, kalau tak salah saya lah. Kan 100,000 ke 300,000 dia punya value tu. Bukan satu je, tuan-tuan. Lama, tuan-tuan. Sebab tu ada satu peguam, saya tak ingat nama apa, dia masih bertanya lagi. Dan juga tanya apa, Cikgu Izzat. Tak salah saya, Cikgu Izzat. Dia tanya, mana pi pelancong Cina yang masuk dekat 200,000 tapi tak patah balik? Mana pi? Dan tiba-tiba dibongkarkan tentang kes pecah amanah yang jual MyCard. Bukan satu, tuan-tuan. Main dengan 100,000, tuan-tuan. Agak-agak dia buat skeping ke? Skeping 100,000. Agak-agak dia buat skeping ke? Mana? Kan? Tuan-tuan. Tak heran, tuan-tuan, bila ada perbuatan hak lagu ni. Dan Allah Taala sebut tak apa, hang buat. Hang buat je tak apa, hang buat. Kan, tapi habuannya Allah Taala sebut ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tak ada tempat lain dah bagi mereka melainkan di akhirat nanti nerakalah tempat mereka. Dan wahabita ma sana'u fiha wa batin ma kanu ya'malun, dan gugurlah apa yang mereka lakukan. Walaupun benda tu baik. Yang ni ayat berkenaan dengan yang mana nak harapkan dunia semata-mata. Walaupun benda tu adalah benda ibadah. Tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala sebut juga di dalam surah Al-Isra ayat 18 dan ayat 20. Apa maksudnya? Sesiapa yang menghendaki kesenangan dunia, kami akan segera akan bagi kepada dia. Ajalna lahu fiha ma nasya. Kami akan bagi. Kan?
Dan barang siapa yang menghendaki, kemudian kami sediakan bagi mereka jahannam yasla madhmuman madhura. Tak apa, kami bagi-bagi, tapi ingat bila mati nanti habuan dia adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, yang mana di akhirat nanti akan membakar mereka itu dalam keadaan yang hina dan tersingkir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Sebab tu Allah Taala sebut pada ayat seterusnya, barang siapa yang nak akhirat, usahalah buat amal kebaikan untuk akhirat dengan usaha yang layak baginya sedang ia beriman. Maka mereka yang buat demikian itu, Allah bagi pahala atas amal ibadah mereka. Ikhlas kerana Allah. Tuan-tuan, buat amal ibadah ikhlas kerana Allah. Bukan tak boleh letakkan, tapi berpada-pada. Kan? Jangan sampai orang tak mau langsung nak dengar kuliah agama disebabkan kita letak bayaran yang tinggi. Jangan sampai orang tak mau mengaji Quran semata-mata sebab apa? Orang tak mau mengaji. Tak boleh mengaji kat dia ni. Biar tak mengaji tak apa. Nak pergi kelas mengaji dia kena bayar 10,000. Naknya. Tapi yang ustaz tu pula cakap pula, amboi kat benda lain hampa boleh bayar. Nampak? 10,000 apa sangat dengan nilai dengan Quran. Dia pudah kot tu pula. Kan? Tuan-tuan, hati-hati. Benda dunia. Kan Allah pun sebut di dalam surah Hud dan juga surah Al-Isra. Surah Hud ayat 15-16, tuan-tuan boleh balik tengok. Dan surah Al-Isra ayat 18 dan juga 20. Dan Nabi kata akan keluar golongan hak lagu tu yang mana buat ngajar ilmu, baca Quran, semua mereka akan minta bayaran dan minta upah dan minta daripada manusia. Kan? Maksud kata tidak ada sedikit pun ikhlas dalam hati mereka ketika mana mereka melakukan perbuatan ataupun amal tersebut. Tuan-tuan mungkin pernah yang berurusan dengan golongan-golongan tersebut, memang akan ada orang jumpa lah. Sebab tu tak heran, tak pelik bila kita mengaji bab ni akan ada kita jumpa pengalaman tu yang Ustaz Samsuri pernah sound dulu. Kan Ustaz Samsuri pernah bunyi tentang para asatizah yang meletakkan bayaran tak masuk akal. Kan mai kuliah minta dekat 4,000, 5,000, mai kuliah maghrib contoh. Kan tak apa tuan-tuan, kan benda tu bagi dia pun biasa. Kan dia kata, rate kami dah masuk TV. Kena faham. Muka bila dah masuk TV, tuan-tuan, dia panggap dah gitu. Bila muka dah masuk TV, rate dah lain. Contoh mengajak kampung biasa-biasa ni 100, 200 gitu. Masuk TV ya, tak dapat dah tuan-tuan. Memang berlaku benda tu. Kan pagi main kampung sendiri. Kan kuliah subuh. Ustaz Fairuz tak boleh lah. Walaupun Nana balik kampung sendiri, saya kata lintas kampung ni pun 1,500 dah. Kuliah subuh 1,500 tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan boleh tanya surah apa? Allahumma salli ala tu. Surah Istiqamah. Kan? Diceritakan oleh pengurusi Haji Ahmad kita. Kan? Cuba panggil seorang figura yang terkenal lah antara pendakwah yang terkenal dalam televisyen. Tuan-tuan tengok dia kira teriak lah. Kan? Nak panggil masuk mai berapa? Atau haji ni cerita, tuan-tuan boleh tanya dia sendiri, dia cerita saya. 12,000. Dan 12,000, Ustaz, saya kena 12,000. Cerita saya kena juga dulu, 7,000 je. Kan? Kami saya kena 12,000. Nak ambil ya. Ya kita faham dia top Ustaz. Nak ambil pada tafadhal, silakan. Tapi berpada-padalah. Jangan sampai orang tak berminat untuk nak mengaji agama disebabkan ketamakan. Sebab tu Nabi sebut tentang antara beberapa faktor penyebab manusia menjadi rosak. Yang pertama, syuhum muta', sifat tamak yang ditaati. Dia tamak kan yang tu. Maka tak heranlah golongan lagu ni keluar. Baik yang tu. Habis hebat tu. Meninggalkan mengharapkan kekayaan dengan Quran. Yang tu. Berpada-pada. Kan berpada-pada. Tentu. Baik, kita tengok pada bab yang ke-31, meninggalkan bacaan Al-Quran pada tempat-tempat yang kotor. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatanaja ithnan ala ghaitihima yanzuru kullu wahidin minhuma ila aurati sahibihi fa inna Allah azza wa jalla yanqutu ala dhalik.
Daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah bercakap-cakap di antara kamu ketika mana seorang dalam tandas dan seorang lagi melihat aurat orang lain, kerana Allah murka perbuatan tersebut. Sembang dalam tandas sambil duduk tengok aurat pun larang, apatah lagi membaca Al-Quran di dalam tandas. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sebab tu antara tak digalakkan kita untuk buat ringtone Al-Quran. Kan nak buat ringtone telefon kan, buat ringtone telefon bubuh Al-Quran, tak digalakkan. Yang pertama sebab apa? Takut ayat tu tak habis kita angkat. Yasin wal Quranil Hakim terus angkat. Jadi dia berhenti pada bukan tempat dia. Tak apalah apa dah kan? Clear. Jadi tak digalakkan. Kalau nak buat juga boleh, tapi pastikan waktu angkat ayat dia berhenti pada tempat dia. Tamam berhenti. Betul. Yang kedua tak digalakkan sebab apa? Takut tengah duk berak bunyi. Clear. Kan tengah-tengah duk berak, Yasin, gelabah duk cari. Kan kita berak duduk pula, seluak gantung kat pintu, habis muka. Kan habis muka baru nak tutup. Jam. Yang tu tak digalakkan. Satu lagi, buat wallpaper. Bukan tak boleh tuan-tuan, boleh. Tapi tak digalakkan. Sebab apa? Waktu kadang-kadang kita duduk main handset, masuk dayak, tertekan dan sebagainya, keluar tu. Tak cantik lah. Sebab dia kalam Allah. Kan kalam Allah ni, Allah faham bila berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya wajib ke atas kita menjaga, memuliakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tengok aurat pun tak boleh, apatah lagi nak membaca Al-Quran di tempat, tak utamanya di tempat-tempat kotor. Bagi salam pun tak boleh tuan-tuan dalam dayak. Kan bagi salam. Kan bagi salam pun tak boleh. Kan duduk dalam dayak, Assalamualaikum, ni siapa dalam ni? Kepat sikit nak berak, tak tahan ni. Tak boleh tuan-tuan. Kan panggil nama cukup, Balong, Balong, oi nak berak ni, tak tahan dah. Berak apa lama-lama sangat. Ayak dah tak apa nak ada. Kan? Ayak ni ayak ni mahal ni. Tadi pergi cari dekat Spimat, tak ada langsung. Alhamdulillah saya kata pasang dah masjid tak ada ayak ni. Kan tuan-tuan? Bayangkan Allah Ta'ala uji kita sikit dengan ayak, kita dah gelabah sungguh tuan-tuan. Sungguh. Gelabah sungguh. Kan? Tadi pipi bawa anak pergi klinik, tak apa nak sihat. Di Kampung Payah, nak singgah Spimat, tulis tu mineral water dan juga drinking clear. Tu dia tuan-tuan, tu baru ayak tak ada noh. Allahu Akbar. Bayangkan tiba-tiba dalam keadaan lagu ni Dajjal main offer kita macam-macam. Aku bagi ayak, bukan sekat ayak, water cooler, kuku, air ketui, aku bagi kat hang. Jadi ikut aku, selera ayak cak. Selera ayak cak. Tuan-tuan, sebab tu yang kita mengaji tentang akhir zaman, tentang keluarnya gunung-gunung emas. Berapa ramainya manusia berebut-rebut kan. Tak heran tuan-tuan, gunung kan gunung emas, mau orang tak berebut. Kan dapat duit bantuan RM50 pun orang sanggup batok tengah panas. Kan apatah lagi gunung emas. Kan gunung emas kalau besar ni, besar jam ni, berat kalau lagu ni punya berat jam mau 10,000. Kan tu pun orang berebut-rebut. Kan boleh dapat duit KWSP 10K beratok dekat kedai emas semua. Kan hari ni emas dah turun harga dah. Rugi dia beli hari tu. Kau tahu beli hari ni apa? Hari ni 1,700 pagi tadi, petang tadi 1,765 ringgit. Bukan, 1,765 USD satu ounce. So kalau emas sekarang harga lebih kurang 254 ringgit, 256 ringgit. Waktu kemuncak orang beli dulu 270. Kan yang tu. Emas tuan-tuan. Berapa orang berebut kan yang tu. Clear tuan-tuan? Jadi larangan untuk kita membaca Al-Quran di tempat yang kotor. Rajin lagu mana pun tak usah bawa panggil betul. Baik. Kita tengok sambung ni pada muka surat 110. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam sunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda tidak akan menjawab salam ketika mana baginda sedang kencing
iaitu kepada orang yang memberi salam kepada baginda. Baginda berkata kepadanya selepas itu, sekiranya kamu melihat aku dalam keadaan ini, iaitu dalam keadaan membuang air kecil, maka janganlah kamu bagi salam kepadaku. Sekiranya kamu memberi salam kepadaku dalam keadaan itu, maka aku tidak akan jawab salammu. Yang tu tuan-tuan. Hukum jawab salam adalah wajib. Hukum jawab salam adalah wajib. Dan gugur kewajipan itu dalam beberapa keadaan. Salah satunya, waktu kita tengah berak dan kencing, orang bagi salam. Kan? Satu lagi, waktu ketika mana tengah ataupun menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Contoh menimbulkan fitnah, anak dara duduk sembang dorang, tiba-tiba nak tona mamai, orang betul, perang. Hai Cik Adik, Assalamualaikum. Kan? Jadi kalau dia jawab salam, takut timbul fitnah. Takut lagi mak rempit ni sonok pula. Tengok ada Chan. Kan? Mamat tu, perempuan tu pun tak jawab. Tak apa, hukum dia adalah tak apa. Betul, digugurkan kewajipan. Kan, sekali dijawab-jawab, cantik ada peluang. Kan dia ni. Tapi mak rempit tu menjawab balik. Tak jawab salam dosa. Mengaji. Kan tak mengaji juga. Bagus lah dia mengaji lah juga kan. Kalau tidak, taklah. Dia tahu hukumnya. Dia tahu hukumnya jawab salam itu adalah wajib. Tapi tak usah dah panggil lagu tu. Kan, gitu. Jadi gugur kewajipan lagu tu. Kan. Tengah berak, tengah menimbulkan fitnah. Satu lagi, tidak dibolehkan, tidak digalakkan bagi salam waktu kita tengah tidak dibolehkan kita ataupun tidak digalakkan kita bagi salam kepada orang yang sedang makan. Orang tengah duduk makan nasi, barunya duduk kacau Yusuf restoran, bubuh nasi kuning, ayam paha, dalca barunya duduk gawe. Assalamualaikum. Tak payah bagi salam ke orang. Kan, biar dia makan habis dulu, tak payah bagi salam kat dia. Dan dia pun tak wajib jawab. Kan, clear tuan-tuan. Kan hikmah dia banyak lah. Hikmah salah satu dia mengganggu dia punya nak makan, kemudian takut tengah makan sikit dan sebagainya. Kan yang tu. Jadi dia antara beberapa perkara. Kan apabila kalau salam pun ditegah, kata Imam Al-Baihaqi, maka apabila menjawab salam pun ditegah ketika mana kencing, maka bacaan Al-Quran itu lebih utama, dimuliakan dan diagungkan. Jelas tuan-tuan? Yang tu. Kalau rajin lagu mana pun, tunggu saat hampir kencing bagi habis, nak bacalah. Kan, dan nak berak juga nak baca. Pasal apa? Kan? Satu lagi biat dia suka duk menyanyi, suka duk mengaji. Jadi orang duk suka mengaji ke bernasib ke kadang-kadang kan. Kena tambah-tambah dia tengah duk baru belajar taranum. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tengah duk berak. Iqra. Terlepas. Tak usah. Sabar. Masuk tandas, tutup semua tu. Sat. Keluar, bubuh taranum 8 lagu pun tak apa. Kan? Yang tu. Clear. Baik, yang tu bab 31, meninggalkan bacaan Al-Quran pada tempat-tempat yang kotor. Dan juga tuan-tuan, satu lagi bukan sekadar kotor, jaga aurat ketika mana membaca Al-Quran. Clear? Tak boleh baca Quran waktu dalam keadaan buka aurat, tak boleh. Belah. Tengah duk tak pakai apa, tak pun pakai boxer lah. Kan pakai boxer, tabbat yada abi lahabin wa tab. Kan, tu usah duk panggil tu, huduh piang. Kan, bagi ada adab sebab kita tengah nak baca kalam Allah. Kan, walaupun hang nak buat terang mana, contoh dia nak mengulang Quran. Kan, tak ada nak sarung, dia pakai boxer, dengan boxer dia baca Quran. Tak boleh. Kan, tak boleh. Kan, clear? Habis bab tu. Bab yang ke-31. Dan kita berhenti dekat ni dulu. Nanti kita akan masuk bab yang ke-32, 33, 34. Kalau sempat kita habis terus ya sekali. Kalau sempat lah. Sebab bab yang ke-33 ni uraian ada agak panjang. Dan juga kalau ikut kitab cetakan yang baru, ada bab yang ke-36. Cetakan lama tak tahu. Iaitu memuliakan apa dah tajuk dia? Memuliakan ahli Al-Quran tu. Ada bab yang ke-36. Tapi tak apa. Nanti kita akan masuk sentuh sikit-sikit. Kita berhenti dekat dulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami semua yang benar itu benar. Kurniakan kepada kami agar kami semua melalui jalan yang benar itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, yang dosa itu dosa, yang batil itu batil. Jauhkanlah kami, ya Allah. Lindungilah kami, ya Allah, daripada melalui dan melakukan perkara yang salah, berdosa dan batil itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami sepanjang bulan Ramadan yang lepas, ya Allah. Kau terimalah amal ibadah kami yang kami lakukan setiap hari kerana-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan kami layak dapat rahmat-Mu, dan dengan rahmat-Mu kami layak untuk masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kurniakan kepada kami semua seluruh kebaikan di atas muka bumi ini, ya Allah. Kurniakanlah jua kepada kami seluruh kebaikan di akhirat sana nanti, ya Allah. Permudahkanlah urusan kami di dunia ini. Kau permudahkanlah urusan kami di alam kubur nanti. Permudahkanlah urusan kami di alam akhirat juga nanti, ya Allah. Kami memohon kepadamu, ya Allah. Masukkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Dan kami minta sangat-sangat kepadamu, ya Allah. Kami mohon sangat-sangat kepadamu, ya Allah. Lindungilah kami dan seluruh ahli keluarga kami daripada diazab oleh sesaan api neraka-Mu, ya Allah. Terimalah doa kami. Terimalah pembacaan kami. Terimalah i'tikaf kami. Terimalah amal ibadah kami. Terimalah sedekah yang kami lakukan pada malam ini. Jadikanlah ianya sadaqatun jariyatun, pahala yang terus mengalir walaupun kami telah meninggalkan dunia ini, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap, terkasar bahasa, tercuri masa yang lebih, minta maaf tuan-tuan, kelemahan saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.